Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke Pentas Barisan Nasional. Saya Iman Nur Hizam sebagai pengacara majlis pada hari ini akan menjemput penceramah-penceramah yang hebat lagi berwibawa, membawa kepada anda maklumat yang penting, yang padu dan jitu sempena PRN Johor pada kali ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penceramah yang pertama, iaitu saudara Manzri Haji Nasib, yang merupakan mantan Presiden Majlis Belia Negeri Johor, tokoh Belia Negeri Johor 2010 dan 2013, tokoh Belia Negara dan tokoh Belia ASEAN 2013. Jadi daripada situ pun kita dapat nampak betapa hebatnya beliau. Jadi mari kita dengarkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam orang Johor lah, yang didoakan makmur dan berjaya. So, saya ni Manzri bin Haji Nasib, anak peneroka Felda Penggeli Timur. Felda Penggeli Timur ni terletak di daerah Kota Tinggi. Kalau daripada segi politik ni tu terletak di dalam Dun Panti dan Parlimen Tenggara. Tahun 1980 bulan Ogos, hari yang ketiga saya lahir. Dingandungkan pun dekat tanah tu lah, Penggeli Timur. Dilahirkan pun dekat situ, sekolah membesar pun dekat situlah, Felda Penggeli Timur. Jadi bila baru-baru ni saya dengar ada pemimpin sebut tentang masyarakat peneroka Felda ni perlu berterima kasih kepada sebuah kerajaan yang telah menghapuskan 8.3 bilion sebahagian daripada hutang 112,635 peneroka Felda seluruh negara ni. Saya sebagai anak Felda pun terbagil jugalah untuk bertanya-tanya sikit dalam ruangan yang ada ni kepada yang berada kat depan lah. Kalau kita kata kita kena ucapkan terima kasih kepada sebuah kerajaan, sebuah pimpinan yang memasukkan hutang mak bapak kita, kalau yang lagi muda tu mungkin atuk nenek kita, berjumlah keseluruhannya 83 bilion, betul. Kita memang kena mengucapkan terima kasih lah, sebab yalah berjaya mengurangkan hutang kita, ya tak? Hutang atuk kita kan, mungkin daripada yang 60,000 jadi 30,000, yang 30,000 jadi 10,000, Wallahualam. Angka-angkanya tu ada. Tetapi ada beberapa persoalan juga yang mungkin saya nak kongsikan di depan saya ni, terutamanya mak-mak, bapak-bapak saya ni, abang-abang saya ni dan adik-adik saya ni, yang terutamanya nak mengundi tentang bagaimana kita nak membalas 8.3 bilion tu. Terima kasihnya tu setakat mana. Saya cuma nak sentuh pada suatu masa ketika yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi timbalan Perdana Menteri. Pada masa tu Pak Lah Abdullah Haji Ahmad Badawi Tun adalah Perdana Menteri. Perkara pertama yang disebutkan, perkara pertama yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Pak Lah ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan Pak Lah adalah Perdana Menteri, beliau berkata bahawa beliau hendak menjaga Felda. So daripada dia, Datuk Seri Najib ni, pemimpin kita ni lah, yang bapaknya merupakan pengasas kepada Felda ni, Tun Razak, Allahyarham. Dia naik jadi timbalan Perdana Menteri, dia ada kuasa untuk menyebut kepada menteri, dia tak minta benda lain. Dia minta dia nak jadi menteri yang jaga hal ehwal Felda. Jadi pada masa itu tertubuhlah ataupun terwujudlah satu portfolio menteri, which is timbalan Perdana Menteri menjadi menteri hal ehwal Felda. Itu adalah sejarah. So bila dia menjadi timbalan menteri, bila dia menjadi Perdana Menteri dan menjadi menteri hal ehwal Felda, beliau, Datuk Seri Najib ni pada masa tu dah memikirkan dah. Ni saya nak jawab pasal 8.3 bilion ni. Memikirkan bagaimana Felda sepatutnya menjadi lebih besar daripada yang dia sepatutnya jadi. Kita lihat IOI makcik-makcik, kita lihat KL Kepong, kita lihat Gatri, kita lihat Saim Dabi. Kalau kita nisbahkan jumlah ekar atau hektar tanah yang ditanam dengan sawit ni, agak-agak siapa yang paling besar sekali? Ya, Felda. Felda sahaja untuk yang berpeneroka 112,635 orang. Ada kata 11,267 warga peneroka, tak kisahlah. Tapi itu pun sudah ratus ribu hektar. Saya ingat lebih daripada 300,000 hektar. Itu tanah yang berpeneroka. Kita cerita pula tanah yang di bawah dulu namanya Felda Holding, sekarang dipajakkan, dipinjamkan untuk diuruskan secara korporat dengan Felda Global Venture pula.
Kalau saya tak silap, angkanya 350,000 hektar. So Datuk Najib melihat bahawa ini adalah satu resources yang ada yang sepatutnya boleh pergi lebih jauh. That's why lah idea penyenaraian itu dibuat. Dan ketika mula hendak disenaraikan, peneroka diberi durian runtuh 15,000. Tapi 15,000 tu bentuk duit saja. Dia samalah macam 8.3 bilion penghapusan hutang ni. Tapi yang saya nak cerita adalah tentang minat, kecenderungan, keikhlasan seorang yang bernama Najib Tun Razak ni, Perdana Menteri daripada Barisan Nasional pada ketika itu, nak bawa FEDA ni ke tempat yang dia membayangkan. Anak pengasas FEDA mustahil akan memusnahkan legasi FEDA itu. Tetapi dalam perjalanannya itu adalah tercedok sana sikit, tersenak sikit dan sebagainya. Dan kita melihatlah FEDA Global Venture-nya tak berapa cantik, FEDA-nya mula ada masalah dan sebagainya. Tetapi hasratnya tu nak dibawa, memang kita nampak. Datuk Seri Najib menggariskan 5. Ni saya sebelum saya nak jawab pasal 8.3 bilion ni pakcik-pakcik, saya nak bagi tahu Datuk Seri Najib tu menggariskan 5 aspirasi FEDA lokal. Dia nak bawa bukan saja jadi champion di lokal, dia nak bawa juga champion di international. So dia gariskan. So pada ketika itu saya tak ingat, tapi kalau siapa-siapa yang ada di sini boleh merujuk balik nota-nota ataupun naskah-naskah, dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan FEDA, even tanyalah pada pegawai-pegawai FEDA apa yang dirangka dan dirancangkan untuk memajukan masyarakat FEDA ni. Saya rasa nilainya, ni baru saya nak pergi pada jawapan ni pakcik-pakcik, saya rasa nilainya tu lebih daripada 8.3 bilion. Yang itu macam mana pula kita nak ucap terima kasih? Masih ingat lagi program pembangunan generasi, masukkan ke program aero angkasa, jadi engineer untuk memperbaiki kapal terbang, pembangunan kolej-kolej kemahiran di bawah FEDA, pemerkasaan yayasan FEDA mengadakan kursus-kursus kemahiran. Sebab apa? Datuk Najib percaya level peneroka yang 112,635 ni campur dengan isterinya seorang isterinya seorang peneroka, dia berganda kali 2. Tapi anak-anaknya ni ada 5 orang, cucu-cucunya mungkin ada 3 orang. Jumlah generasi baru lebih besar daripada jumlah peneroka yang asal. So that's why Datuk Najib pada ketika itu, Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu meletakkan keutamaannya melalui FEDA untuk membangunkan generasinya yang hampir 2 juta orang. Dan dibangunkan itu bukan cakap-cakap. Datuk Seri Najib di bawah pimpinannya melakukan 105 pembaruan dalam FEDA, sehinggalah kepada idea untuk memiliki Eagle High di Indonesia. Sebab bila kita berbincang, kita berbicara dengan Datuk Najib, kenapa nak sangat beli Eagle High tu? Mungkin sebab kawan dia ke, mungkin sebab ada untung sana sini ke, tidak. Pada masa itu sebenarnya, kalau kita boleh bayangkan pakcik-pakcik, bayangkan dalam keadaan keluarga, harga sawit sekarang ni bagus, agak-agak berapa banyak saham interim FGB boleh dapat? Berapa banyak kita boleh dapat untung daripada dividen KPF? Sebab kita dah own tanah di Kalimantan tu. Hasilnya kita punya. Sekarang ni saya dengar 6,000 satu tan. Bayangkan makcik-makcik, kalau pada masa tu idea kita tu tidak digagalkan oleh Pakatan Harapan, Eagle High tu menjadi milik kita, kita pun tak payah nak membeli, kerajaan tidak payahlah nak membayar denda kepada Eagle High sebab membatalkan perjanjian-perjanjian dahulu. Kita sekarang sedang meraih satu kebaikan. Dan saya nak bagi tahu juga, kerajaan Indonesia tak semena-mena. Baru ni saya jumpa bosku di Johor Bahru, saya jumpa dengan dia pakcik-pakcik, saya tanya dengan dia, Datuk Seri ni ada bela jin ke? Oh, dia terpanjat. Bukan apa, sebab idea dia untuk memiliki aset daripada Eagle High tu sebenarnya kalaulah berlaku, sangat baiklah sekarang ni. Satu, harga sawit naik. Keduanya, pusat pentadbiran Indonesia daripada Jakarta telah dipindahkan ke Kalimantan. Saya ingat harga tanah di Kalimantan tu sekarang bukan harga yang dulu-dulu. Harganya akan bertambah tinggi, dan semua itu adalah untuk manfaat bagi FEDA. Kita tinggalkan benda yang telah berlaku. Kalau cerita pasal kalau ni macam tak percaya kotak dan kadar pula. Tetapi kita nak bercerita tentang kalau jugalah. Bayangkan kalaulah kemarahan Pakatan Harapan ni tidak berlaku PRU 14, insya-Allah kita sekarang sedang menuai sesuatu yang baik. Dan 8.3 bilion tu saya nak sebut, yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ucap terima kasih. Dia sebagai Perdana Menteri ketika itu ada pemikiran begitu. Tapi sebenarnya idea menghapuskan hutang ni bukan baru. Tahun 1990 ketika nak beranjak wing perniagaan kumpulan FEDA daripada permodalan niaga FEDA kepada FEDA Holding, kita menghapuskan hutang beli barang dapur peneroka di seluruh negara. Dah berlaku dah penghapusan hutang tu, sebab kita nak beralih daripada perniagaan permodalan niaga FEDA PNF kepada FEDA Holding. Dan sebenarnya untuk menghapuskan hutang peneroka yang sebahagian yang telah dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan berlaku 1 hari 2 hari.
takkanlah berlaku dalam 17 bulan. Sebenarnya dah bertahun dah, even dalam pentadbiran Datuk Seri Najib pun sebagai Menteri Fedah dah memikirkan dah tentang bagaimana nak menghapuskan hutang peroka. Sebab kita kena tahu, orang kat luar semua tak boleh marah bercakap tentang asyik orang peroka je nak diapakan. Tidak. Sebab dalam bentuk cukai, dalam bentuk penghasilan pendapatan negara, ekspor komoditi, memang orang Fedah menyumbang banyak. Dan sebab itulah idea penyerahan Fedah Global juga adalah, antara tagline-nya adalah untuk berkongsi kejayaan, share the prosperity. Jadi sebab itulah disenaraikan 33% pada masa itulah yang saya ingat, 33% tu milik kerajaan, yang lainnya dibuka untuk orang lain. Supaya apa? Supaya rakyat Malaysia yang bukan orang Fedah pun boleh mendapat manfaat. That's dia punya idea yang asas, yang asal. Tapi bila berlaku lah ni semua kekhilafan, kecelaruan, ketidakikhlasan manusia yang menguruskan tu, akhirnya idea yang baik tu menjadi terkandas dan berlakulah keadaan sekarang. Tapi saya nak bagi tahu pakcik-pakcik tentang 8.3 bilion ni, pakcik-pakcik, janganlah kita ucap terima kasih betul, tetapi sebenarnya bukanlah idea yang dilaksanakan dalam 17 bulan ataupun idea yang lahir dalam 17 bulan. Dia sebenarnya dah lahir sebelum itu, sebelum Pakatan Harapan, sebelum lagi daripada zaman Datuk Najib jadi menteri tu, Menteri Felda pun dah memikirkan dah. Dan kita semua tahu memang ada masalah daripada penyata hutang. Jadi kalau hutang tak dapat nak dijustifikan, macam mana kita nak menghapuskan hutang? Macam mana kita tahu hutang kita RM10 sedangkan tak ada penyata pun yang menjadikan kita hutang RM10? Jadi nak menghapuskan hutang tu pun sebenarnya mengambil masa yang lama bagi orang Fedah. Dan kebetulan penyata hutang tu dapatlah diselesaikan angka-angka amountnya yang kita semua mak bapak kita ni, maka bolehlah diterjemahkan dan boleh tengok ada duit, dimasukkanlah jumlahnya 8.3 bilion. Tetapi sebenarnya saya nak ulang balik semula, daripada zaman Tun Najib apa yang kita dapat lebih daripada 8.3 bilion, dan apa yang telah dilakukan kepada pembangunan generasi kita, kita pun sebenarnya boleh melihat adik kita, anak kita, mungkin di kiri dan kanan mendapat faedah daripada zaman Datuk Najib. Dan Tun Razak sebagai pengasasnya, anaknya meneruskan, terhalang semasa PH, PN menuai hasil dengan 8.3 bilion yang dikatakan itu, sebenarnya tidaklah sangat boleh kita banggai. Yang kita perlu ucapkan terima kasih lebih lagi adalah kepada yang menubuhkan Fedah, Barisan Nasional UMNO, Tun Razak, yang melonjak gandakan potensi sebenar Fedah ni, Najib Tun Razak, anak Tun Razak, dan membuat pembaruan yang banyak, bukan saja kepada peneroka-penerawati, tetapi kepada generasi juga yang lebih besar nilainya daripada 8.3 bilion. Jadi saya nak maklumkan dekat sini, kalau nak ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab masukkan hutang 8.3 bilion, ucapkan dulu terima kasih kepada Tun Razak, ucapkan dulu terima kasih kepada Najib Tun Razak yang telah menyumbang kepada Fedah ni lebih besar, saya rasa nilainya. Bukan rasanya lah, memang confirm lebih daripada 8.3 bilion. Tuan sebut orang yang bersyukur, orang yang tak bersyukur ni Tuan tak suka. Yang bersyukur Tuan akan tambah lagi nikmat kepadanya. Jadi saya sebagai anak peneroka, depan saya ni pun mak-mak saya, abang-abang saya, kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. Tetapi saya pun nak melontarkan satu pertanyaan juga. 8.3 bilion ni duitnya datang daripada mana? Yang kita tahu zaman Pakatan Harapan mentadbir Malaysia ni 22 bulan, semuanya banyak yang dijual, pelaburan banyak lari. Sambung 17 bulan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin pun saya ingat jumlah pelaburan tak meningkat. Jadi boleh tak kalau saya kata sebelum tu guna pula 600 bilion untuk lawan COVID. 600 bilion untuk lawan COVID, kita dikurung kat dalam rumah, niaga tak boleh, kerja tak boleh, lepak kedai mamak tak boleh, darurat. Tapi kita ada cakap 600 bilion nak menang lawan COVID. Saya nak bagi tahu, nak tanya dengan makcik-makcik ni, COVID ni kita menang ke kita kalah lagi ni? Kita tak menang kan? Jadi 600 bilion yang dibelanjakan untuk menang lawan COVID sebenarnya adalah macam membazir jugalah. Jadi diambil sebahagian daripada 600 bilion, 8.3 bilion ni, nak masukkan hutang peroka 8.3 bilion, tekan kalkulator, bahagi dengan 600 bilion, 1.4% je makcik-makcik. Takkanlah orang Felda nak ucap terima kasih kepada orang yang telah membazirkan 500 lebih bilion lah, kerana kita dapat sedikit 8.3 bilion. Kita perlu bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain, walaupun telah diberi 8.3 bilion dalam bentuk penghapusan hutang, tapi kita kena be realistik juga bahawa sebenarnya yang loss untuk negara ni di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, dan lebih jelas lagi Perikatan Nasional 600 bilion ni bawah Tan Sri Muhyiddin, kerajaan darurat yang lama tu lebih besar daripada 8.3 bilion. Kita hilang 600 bilion.
1.4% takkanlah boleh kita nak mengucapkan terima kasih dengan kuat-kuat. Kita simpan saja dalam hati. Ucapkan terima kasih kepada Tun Razak, ucapkan terima kasih kepada Najib Tun Razak sebab buat pembaruan yang lebih besar kepada Felda. Dan bila nak bercakap tentang 83% yang nak ucapkan terima kasih tu, tanya balik kepada puak-puak ni. 8.3% bahagi dengan 600 bilion, 1.4% saja sebenarnya untuk faedah orang Felda. Dan lebih daripada itu saya nak tanya, 600 bilion ni datang daripada mana? Saya sebut dah tadi, PH uruskan negara pelabur lagi, inflasi pun meningkat, datang pula Covid, PN naik, pelabur pun tak datang. Ni dalam konteks negeri Johor daripada nombor 1 sampai jadi nombor 5. 600 bilion tu sebenarnya kalau ada pun dipinjam, kalau tidak dipinjam pun sebenarnya adalah hasil daripada tabungan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi itu sajalah pakcik-pakcik yang saya nak pinjamkan, dan saya nak sampaikan dekat sini kepada keluarga-keluarga saya lah Felda. Macam saya sebut tadi, saya beranak pun dekat Felda Pergi Timur, membesar, kahwin pun dekat sana, agaknya meninggal pun nanti dekat Felda juga. Jadi saya nak sampaikan bahawa tak salah kita nak ucapkan terima kasih, tetapi ada orang lain yang lebih layak untuk kita ucapkan terima kasih kuat-kuat. Dan sebelum kita nak menilai 8.3 bilion tu, saya nak beri satu angka saja. Saya ulang balik semula, 600 bilion digunakan untuk lawan Covid. Sampai sekarang kita tak menang. Dan daripada 600 bilion tu juga diambil sedikit, 8.3 bilion bagi dekat kita. Sedangkan kita tahu kerajaan daripada PH sampailah ke PN, pelaburan, perniagaan, semuanya tak menaik ringgit, tak pernah pun tinggi, inflasi meningkat dan sebagainya. Tabung haji dijual, khazanah dijarah dan sebagainya. Kita tahu, kita maklum 600 bilion tu kalau bukan pun daripada pinjaman, kalau dia datang daripada sumber dalam negara juga, percayalah ia adalah hasil tabungan Barisan Nasional. Itu sajalah yang saya nak sampaikan. Salah silap saya mohon maafkan. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah tu daripada diri saya. Saya sebagai anak peneroka Felda, tak naklah orang Felda tersalah pilih. Pilihlah yang benar-benar telah terbukti memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada kita. Kita mungkin pernah terhilaf kerana janji, kerana tipu daya, kerana nista dan sebagainya. Tapi macam mana orang sebut, janganlah sampai kena patuk ular 2 kali daripada lubang yang sama juga. Jadi saya harap kita bolehlah melakukan sesuatu pembetulan. Kita anggap sajalah pilihan raya negeri Johor ini ataupun nanti PRU 15 adalah satu misi pembetulan. Apa yang kita nak betulkan? Kekhilafan yang mungkin kita pernah lakukan pada PRU yang ke-14. Macam mana nak buat pembetulan? Senang aja. Pada hari pembuangan undi 12 hari bulan Mac ni, masuk beratur ramai-ramai, borak-borak dengan kawan sampai depan pintu. Nampak tu petugas-petugas SPR tu tengah panggil-panggil kita, tunjuk IC semua, dia celup jari kita, ambil pen, calon, baca sekali imbas, logo, dacing, pangkah. Itu je lah cara untuk kita melakukan sebuah misi pembetulan yang memang simple tapi besar maknanya kepada hala tuju masa depan negeri Johor dan negara Malaysia. Itu sajalah saya ingin sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penceramah yang sebentar tadi. Jadi saya harap seperti mana anda dapat lihat, saya pun rasa berkobar-kobar dengan mendengar ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penceramah kita yang seterusnya, iaitu Saudara Hafizuddin yang merupakan penyelaras DUN Johor Bahru bagi Barisan Nasional Youth Volunteer. Dipersilakan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pernah atau tidak kita terfikir dengan keadaan yang berlaku di Malaysia sekarang ini? Pernah atau tidak kita terfikir dengan nasib kita sewaktu pemerintahan yang gagal selama tempoh 22 bulan? Pernah atau tidak kita berfikir dengan keadaan politik yang tidak stabil ini, adakah dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam makmur Johor. Berdirinya saya di sini hari ini untuk melahirkan kesedaran bersama buat kita semua. Jadi anda bersama saya, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Faisal, dalam pentas Johor selaku anak jati negeri Johor dan juga merupakan penyelaras Barisan Nasional Youth Volunteer Johor Bahru, ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan serta anak muda sekalian untuk bersama untuk kita berfikir sejenak dengan matang dan waras dalam memilih kerajaan bagi kestabilan masa depan. Pernah atau tidak kita terfikir kenapa pilihan raya negeri Johor ini perlu diadakan? Saya berikan gambaran yang mudah untuk kita fahami. Jelasnya, terdapat 481 hari lagi
dari 22 Januari 2022 sehingga tempoh matang pembubaran Dewan Undangan Negeri untuk kerajaan sedia ada menjalankan tanggungjawab. Ini bermakna 481 hari kita akan ada perpalahan politik. 481 harilah perniagaan akan diganggu dan ditutup. 481 hari orang akan sentiasa menyemak simpanan mereka. Dan 481 hari kekecewaan rakyat, 481 hari kita akan menyaksikan, memanifestasikan kekecewaan kerajaan yang sepatutnya berjalan dengan baik dan berimpak tinggi. Perkara sebegini akan berlaku untuk negeri yang kita sayangi, negeri Johor Darul Takzim. Gambaran ini saya kira jelas dan mudah untuk kita faham, untuk kita betul-betul fahami kekacauan dan ketidakstabilan ini yang menyebabkan mengapa pilihan raya negeri Johor ini perlu diadakan. Saya sebagai anak muda memerlukan visi dan justifikasi yang jitu yang boleh kita pegang bersama dan percaya untuk kestabilan masa depan. Sama juga seperti tuan-tuan, puan-puan dan semua, kita semua memerlukan visi dan justifikasi yang jitu oleh kerajaan. Justru itu, pendekatan konsep masa depan kita yang dibawa oleh Barisan Nasional Johor dalam pilihan raya negeri kali ini menjelaskan bahawa masa depan kita itu merupakan satu tempoh tertentu daripada apa yang sedia ada sekarang. Ia mungkin dekad, mungkin dalam bentuk tahun, bulan ataupun hari. Ia merupakan wawasan kita untuk merancang demi rakyat yang boleh dicapai dalam tempoh segera, dalam tempoh sederhana dan yang paling penting dalam tempoh jangka masa yang panjang. Konsep masa depan kita ini akan menjadikan kerajaan Barisan Nasional sentiasa berpandukan dan menjadi kerajaan idaman yang didorong oleh rakyat. Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk dimainkan. Negeri Johor adalah milik rakyat Johor dan setiap apa yang kita lakukan adalah demi Johor, bukan hanya untuk mereka yang memegang kuasa semata-mata. Mungkin anak muda lebih tertarik dengan perkara atau isu yang populis, namun kita perlu berfikir panjang untuk memikirkan soal kestabilan. Jadi kepada anak muda di luar sana, pilihan di antara kestabilan dan populis ini, antara kekuatan dan kemarahan, antara perpaduan dan kemudahan adalah jelas. Mengapa? Kerana kini terlalu banyak isu-isu yang populis dipertaruhkan. Ia amat berisiko dari segi kemajuan, dari segi kesejahteraan, pembangunan, keharmonian sosial dan keperluan generasi akan datang. Saban hari kita mendengar hujah-hujah atau tomahan yang sesat untuk Barisan Nasional. Saya sebagai anak muda yang mementingkan soal perjuangan, saya menilai tomahan ini dan tomahan yang tidak berasas ini perlu disangkal sekeras-kerasnya. Sebagai contoh, tomahan yang saya kira sangat kejam untuk Barisan Nasional ialah yang pertama. Barisan Nasional ialah parti orang kaya. Pemimpinnya yang elit dan terputus hubungan daripada kesusahan rakyat. Tomahan ini perlu ditolak sekeras-kerasnya. Barisan Nasional bukan parti untuk orang kaya. Yang kedua, Barisan Nasional mengadakan pilihan raya ini untuk menang setelah mendapat begitu banyak kemenangan daripada pilihan raya sebelum ini. Barisan Nasional tidak memedulikan kesihatan rakyat. Barisan Nasional hanya ingin menjadi kerajaan. Perkara ini, tomahan ini perlu ditolak kerana tiada orang yang gilakan kuasa meletakkan jawatan yang terlalu awal. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan dasar Barisan Nasional hanya menguntungkan dan memperkayakan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan umum. Barisan Nasional bukan untuk golongan elit atau golongan kaya. Barisan Nasional ini bergerak sederap antara pemimpin dengan rakyat. Para pemimpin berusaha melakukan kerja luar biasa dalam pembangunan komuniti dengan menyayangi komuniti tanpa perlu orang ramai bertepuk tangan, tanda penghargaan atau memberi perhatian kepada pemimpin sebagai tanda pujaan. Mereka hanya melakukan amanah dan tanggungjawab besar ini demi hari, demi rakyat.
jangan lihat Barisan Nasional daripada lensa mikroskopik yang sempit. Barisan Nasional bukan kluster mahkamah. Barisan Nasional bukan menteri-menterinya. Barisan Nasional adalah bertunjangkan kesejahteraan rakyat. Barisan Nasional ini berpihak kepada rakyat. Ia tidak pernah menentang rakyat, terutamanya di Johor. Jadi kita menyaksikan, buat pertama kali dalam sejarah, kita akan menyaksikan satu perubahan yang drastik dalam landscape pilihan raya di Malaysia, iaitu kemasukan jutaan pengundi baru dan pengundi muda. Perubahan ini bermula di sini, pilihan raya negeri Johor. Saya sebagai anak muda telah menilai dan memerhati. Sejujurnya, dari sudut hati saya yang dalam, saya menyaksikan Barisan Nasional sentiasa menjiwai perasaan anak muda. Barisan Nasional kekal fokus untuk keperluan anak muda. Barisan Nasional ini sentiasa mendengar suara anak muda. Kita ingin memahami lebih lanjut tentang anak muda dan beriltizam membantu anak muda mencapai masa depan yang cemerlang dan gemilang. Kita semua sedia maklum bahawa di Johor akan kita menerima 750,000 pengundi muda. Jadi oleh itu, Barisan Nasional ini sentiasa memberikan ruang dan peluang yang saya kira cukup untuk anak muda memainkan peranan mereka tersendiri. Ayuh anak muda di negeri Johor, mari kita berfikir dengan matang dan waras untuk kestabilan. Janganlah kita pentingkan isu-isu yang populis. Malahan jangan biarkan kita ditipu, ditindas dengan janji manis yang saya kira hanya sekadar meniti di bibir. Pilihan raya negeri Johor ini demi masa depan generasi anak muda Johor. Ayo anak muda, mari bersama. Mari bersama Barisan Nasional dalam menyuburkan aspirasi, impian dan visi anak muda dalam suatu sistem nilai bersama supaya ia boleh direalisasikan dengan baik. Tuan-tuan, puan-puan dan semua hadirin sekalian, Barisan Nasional ini sentiasa mengiktiraf lawan politik sebagai rakan takbir dan telah terbukti terlaksana di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Hasni Mohamad. Jadi Barisan Nasional ini sentiasa menjalankan reformasi dari segi pengiktirafan menerusi aspirasi bersama dalam membangunkan negeri. Barisan Nasional ini telah berusaha mentadbir bersama dan kita sentiasa menghargai kerjasama yang diberikan oleh pembangkang menerusi sistem dua parti dan kematangan berpolitik. Namun kita perlu sedar bahawa ada perkara dasar di mana kita berbeza antara satu sama lain, iaitu dari segi nilai, prinsip dan fahaman politik. Perkara tersebutlah yang menyebabkan tugas kerajaan negeri ini menemui jalan buntu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya yakin dan percaya rakyat Johor tidak mampu lagi berada dalam lingkungan 22 bulan yang penuh bergelora. Saya, Hafizuddin Faisal, ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin dan sudi bersama untuk menyaksikan pentas Johor ini. Jadi, kita akan terima banyak kemasukan untuk pilihan raya ini. Banyak parti-parti akan bertanding. Namun, harus kita ingat, kita perlu satukan undi kita kepada Barisan Nasional. Kita perlu satukan undi untuk parti yang hanya mementingkan kestabilan, tidak hanya mementingkan kepentingan peribadi, iaitu Barisan Nasional. Sekarang kita masuk kepada penceramah kita yang terakhir, penceramah ketiga. Tapi jangan pergi ke mana-mana, duduk dan lihat. Dan juga yang paling penting, dengar apakah fakta-fakta yang ingin dibawa dan apakah kepentingan yang ingin anda hadapi dan hadam sempena PRN Johor pada kali ini. Jadi saya ingin menjemput Saudara Amirul yang juga merupakan penyelaras DUN Barisan Nasional Youth Volunteer bagi kawasan Puteri Wangsa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Apa khabar semua ayah-ayah, ibu-ibu, abang kakak dan adik-adik yang saya sayangi? Mudah-mudahan saya doakan semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Seperti yang kita tahu, pada 12 Mac ini, rakyat negeri Johor akan keluar mengundi bagi mereka memilih sebuah kerajaan yang akan mentadbir negeri ini selama 5 tahun.
Selepas kekalahan UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya ke-14, negeri kita berhadapan dengan kemelut dan ketidakkestabilan politik yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negeri kita. Dalam masa tidak sampai sepenggal, tuan-tuan, kita telah menukar sebanyak 3 orang menteri besar. Persoalannya, apakah nasib jutaan anak kapal ini apabila nakhoda dan arah bahtera pelayaran ini seringkali berubah-ubah? Atas dasar itulah, pilihan raya negeri Johor ini perlu diadakan bagi kita memberikan mandat kepada rakyat dan menstabilkan kembali politik negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negeri Johor ini merupakan sebuah negeri yang cukup bertuah. Kita bukan hanya sekadar mempunyai hasil mahsul yang cukup banyak, bahkan kedudukan kita yang cukup strategik di antara negara maju Singapura. Mengapa kestabilan politik ini cukup penting untuk dikecapi, tuan-tuan? Kerana perkara dan kelebihan, keistimewaan yang ada pada negeri Johor ini hanyalah sia-sia sekiranya kita tidak mempunyai kestabilan politik. Mengapa kestabilan politik ini cukup penting? Yang pertama adalah untuk kita merancakkan ekonomi dan kemajuan negeri Johor. Ayah ibu sekalian, ketidakstabilan politik yang melanda negeri kita mengakibatkan pelabur luar tidak yakin untuk melabur di negeri kita. Pelabur-pelabur asing hanya akan tertumpu kepada negara yang stabil dari segi suasana politik dan sistem pentadbiran kerajaan yang cekap. Pelabur pastinya mengelak daripada menanam modal di negara di mana berlakunya kekecohan, keadaan politik yang tidak stabil dan rakyat yang memiliki perasaan benci terhadap kerajaan. Kalau boleh saya bawakan satu laporan yang dikeluarkan oleh Malaysian Investment Development Authority, MIDA. Negeri Johor menjadi sebuah negeri yang menerima pelaburan dalam sektor perbuatan tertinggi di Malaysia pada tahun 2016. 2017 dan 2018. Kemuncak kepada perkara itu, negeri Johor menerima pelaburan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2018. Begitulah, tuan-tuan, kejayaan Harimau Selatan yang dilihat mampu menjadi kuasa ekonomi baharu kepada negara Malaysia. Namun, malangnya rentetan daripada ketidakstabilan politik yang melanda negeri kita. Setelah kekalahan UMNO dan Barisan Nasional pada PRU ke-14, negeri Johor hanya menerima 11.46 bilion pelaburan pada tahun 2018 dan 6.78 bilion pada tahun 2019. Menjadikan negeri Johor berada pada tangga keempat bagi tahun 2019, kelima bagi tahun 2020 dan keenam hingga ke-8 bagi tahun 2021. Begitulah jurang perbezaannya apabila negeri ini ditadbir oleh sebuah kerajaan yang tidak stabil. Sudah tentulah hasil keberperokan ini perlu ditanggung oleh rakyat di negeri Johor. Persoalannya, berapa lama lagikah kita harus menunggu dan menangguh kemajuan di negeri yang bertuah ini? Berapa pula bilion lagi pelaburan yang ingin kita lepaskan kepada negeri dan negara lain? Berapa banyak pula peluang pekerjaan yang ingin kita sia-siakan? Di akhirnya, kestabilan politik adalah amat penting dalam merencanakan perancangan ekonomi negara. Hanya dengan mandat yang kukuh, sesebuah kerajaan itu dapat melaksanakan pelbagai dasar dan polisi untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan ekonomi di negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, umum kita tahu bahawa negeri kita sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kita sedang berhadapan dengan masalah kesihatan awam, COVID-19. Kita sedang berhadapan dengan masalah ekonomi dan banyak lagi masalah-masalah yang telah pun kita lalui. Dengan kepelbagaian cabaran yang dihadapi oleh negeri Johor ini, kestabilan politik amat diperlukan bagi memberikan titik fokus dan kerjasama daripada semua pihak tanpa diganggu dengan perbalahan politik atau lebih teruk lagi, sabotaj atau pengkhianat yang didorong oleh kepentingan politik peribadi. Kerajaan yang stabil ini akan mengorak langkah dan mekanisme untuk mengeluarkan negeri ini daripada masalah-masalah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian, kestabilan politik merupakan prasyarat yang cukup penting
bagi kemakmuran sesebuah negeri untuk terus membangun serta berdaya saing. Hal ini kerana melalui kestabilan politik, sesebuah negeri ini akan menjadi aman dan harmoni. Sekaligus, keadaan tersebut membolehkan kerajaan yang memerintah memberi fokus terhadap merancanakan ekonomi dan kemajuan negeri Johor yang dibuat serta melaksanakan pelbagai dasar untuk membangunkan negeri ini demi kepentingan rakyatnya. Justru itu, pada tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang saya hormati, hanya ada satu sahaja formulanya untuk kita meletakkan negeri Johor ini berada pada landasan yang tepat. Untuk kita meletakkan negeri Johor ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Hanya satu sahaja formulanya. Pada 12 hari bulan Mac ini, ayo kita ramai-ramai keluar mengundi dan kita undilah calon Barisan Nasional. Kita pastikan kerajaan yang akan mentadbir ini ialah kerajaan Barisan Nasional. Ayah ibu sekalian, jangan lupa kita undi calon Barisan Nasional. Kestabilan demi kemakmuran bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penceramah kita yang ketiga. Jadi itu menandakan pengakhiran bagi slot kita pada hari ini. Namun, terdapat pelbagai lagi rancangan-rancangan, program-program, input-input dan juga informasi, fakta yang dibawakan oleh BN Comms. Jadi jangan lupa, atau ingin saya tegaskan, silakan ikuti kami di Facebook, ikuti kami di Twitter, Instagram dan juga TikTok, BN Comms Official. Ingatlah bahawa PRN negeri Johor ini adalah yang paling penting untuk rakyat Johor, bangsa Johor serta Malaysia sejagat. Kestabilan masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya, Imanul Hizam. Assalamualaikum, selamat sejahtera.